Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara, saudari yang saya hormati sekalian, saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, minal aidin wal faizin, wa kullu amin wa antum bi khair. Saya, Datuk Aidi Mukhtar, bagi pihak keluarga saya, Datin Faridah dan anak-anak, sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dalam new normal yang kita hadapi selepas pandemik COVID ini. Yang jelas memanglah pada tahun ini kita berhari raya tidak seperti lazimnya, dan PKP ini menghalang untuk kita rentas negeri dan setengah daerah yang masih lagi di zon merah. Jadi bagaimanapun saya mengharapkan kepada umat Islam, saudara-saudara sekalian yang meraihkan hari raya ini supaya mematuhi PKPB ini dan mematuhi segala SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan Kerajaan Malaysia. Kepada rakyat di kawasan Dun, Pantai Manis, sebagai makluman saudara-saudara semua, dalam tempoh 2 tahun saya menjadi ahli Dewan Undangan Negeri di Pantai Manis ini, mungkin saya telah banyak melakukan mungkin kesilapan yang saya tidak sengajakan dalam membantu saudara-saudara di kawasan ini. Tanggungjawab saya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, daripada awal saya telah untuk membangunkan Pantai Manis ini dan pelbagai perancangan, dan kita telah pun menyiapkan satu blueprint pembangunan Pantai Manis. Dan insya-Allah beri kami masa, saya ada pasukan untuk sebagai panel penasihat pembangunan di daerah Papar ini telah pun kita susun dan sebagainya sedang berjalan. Mungkin tuan-tuan pun maklum bahawa pembangunan ini dia tidak boleh kita rancang hari ini, besok kita nampak. Tapi dia akan memakan masa. Beri kami masa lagi. Dalam penggal yang pertama ini, saya yakin akan ada pembangunan, banyak pembangunan yang kita rancang, seperti di zon pelancongan di Pantai Manis, di Kenan Bukan, dan satu perancangan janji-janji pilihan raya pada area jambatan kedua Buang Sayang. Jambatan ini yang amat berhormat beberapa kali di Kabinet Negeri Sabah memberitahu, jangan kau susah Datuk Aidi, itu jambatan kita akan buat. Dan jambatan ini juga adalah merupakan satu nadi keluar masuk orang-orang Papar, bahkan bukan saja untuk kegunaan orang Papar, bahkan banyakkan pengguna-pengguna daripada Sarawak, Brunei, Labuan, yang daripada Keningau, Tawau juga menggunakan jambatan ini. Tapi sedikit masa lagi apabila rangkaian Jalan Raya Pan Borneo yang dijangka akan boleh digunakan awal tahun depan, dan saya jangka akan mengurangkan sedikit kesesakan lalu lintas di jambatan Buang Sayang. Dan namun demikian, sang ini juga adalah kita punya keperluan untuk dibina. Dan saya berharap seperti yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri Infra Datuk Peter Anthony, tahun depan kita akan laksanakan. Dan saya mohon banyak maaf juga kepada saudara-saudara, khususnya pengundi-pengundi saya di Pantai Manis, kerana ada kalanya saya tidak dapat menghadiri majlis suka duka disebabkan peranan saya sebagai seorang menteri. Kerana saya sebagai seorang menteri undang-undang dan hal ehwal negeri menjaga seluruh negeri Sabah, bukan untuk Pantai Manis saja. Jadi mungkin saudara-saudara, tuan-tuan memahami tugas saya, dan kalau
tuan-tuan rasa tersinggung saya tidak menghadiri majlis kahwin anak-anak atau majlis kematian saudara-saudara terdekat, saya mohon banyak maaf. Saya tahu banyak rungutan dan TUID ini saling menghantar wakil. Jadi saya ada pasukan untuk mengulurkan bantuan apa-apa keadaan, suka duka majlis kahwin, majlis kematian, majlis apa-apa. Saya ada pasukan dan saya telah pun berikan peruntukan yang cukup daripada sentuhan kasih Adonin 22 Pantai Manis untuk kita bantu. Dan sepanjang 2 tahun melalui pejabat PPM, saya bagi mandat kepada penyelia di pejabat PPM untuk pegang satu tabung. Artinya tabung ini kalau siapa-siapa mengundi-mengundi, orang-orang Pantai Manis yang menghadapi musibah, kesusahan ataupun keperluan, sila datang ke pejabat PPM, pejabat adun di pejabat PPM tu, dan insya-Allah kita akan memberi seberapa yang terdaya untuk kita bantu hal-hal kecemasan jika diperlukan. Majlis Agama Islam Negeri Sabah adalah di bawah urus tadbir Kementerian Undang-Undang dan Hal-Ehwal Negeri. Seperti saudara-saudara maklum, saya juga telah diamanahkan oleh Kerajaan Negeri untuk menjalankan tugas Menteri Hal-Ehwal Islam, iaitu Menteri Agama di Negeri Sabah. Bahkan Kerajaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri, bukan saja saya menjaga hal-ehwal Islam, bahkan saya juga diminta untuk menjaga agama-agama lain, di mana Yang Amat Berhormat telah meletakkan satu pembantu menteri, iaitu Wabi Jenny, dan beliaulah saya amanatkan untuk menjaga agama-agama lain di Sabah. Dan dalam konteks beragama ini, artinya parti warisan, dasar-dasar parti warisan, kita lebih menekankan suasana keharmonian. Kita tidak melihat apa agamanya, apa bangsanya. Jadi Kementerian Hal-Ehwal Anak Negeri ini ditubuhkan adalah khusus untuk melihat ruang-ruang yang mungkin boleh kita perbaiki dalam keharmonian kaum di Sabah. Jadi dengan adanya keharmonian, persepahaman, hidup tolak ansur, negeri dan rakyat negeri Sabah ini akan makmur di bawah pemerintahan parti warisan. Balik kepada Majlis Agama Islam Sabah, kita sedang merancang untuk menaik taraf pengurusan pentadbiran zakat, bahagian zakat negeri Sabah, dan insya-Allah mungkin dalam sedikit masa lagi, mungkin hal-hal kutipan zakat ini mungkin kita akan pertingkatkan tadbirannya ala yang mungkin akan dipelopori ditadbir oleh ahli-ahli korporat yang berpengalaman, dan kita akan pertingkatkan kutipan zakat ini. Setakat ini kita cuma kutip lebih kurang 70 juta, tetapi dengan penyertaan pakar-pakar kewangan, accountant kita, nanti bila kita sudah amanatkan mereka, saya yakin dan percaya kutipan zakat ini akan boleh kita tingkatkan sehingga 200 juta setahun. Jadi ini sangat penting, dan antara dasar yang sudah kita laksanakan dalam pengagihan zakat ini, Majlis Agama Islam Sabah, pegawai-pegawai zakatnya mesti turun ke padang mencari asnaf yang perlu dibantu. Bukan yang macam dulu, asnaf yang datang pergi ofis minta zakat. Jadi sekarang ini saya telah tegaskan pegawai-pegawai zakat, satu dasar yang baru kita sebagai satu mekanisme baru, sebab pegawai-pegawai zakat ini pun terhad tidak ramai dan tidak mungkin untuk mereka turun ke bawah. Jadi satu pendekatan yang telah pun kita amalkan semasa pandemik COVID ini,
saya telah arahkan, pertama sekali saya telah arahkan kepada pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Ini pun jadi isu dalam media supaya jawatan kuasa masjid menggunakan tabung khairat masjid untuk membantu ahli-ahli karya yang memerlukan. Ini pada masa itu belum wujud tentang bantuan COVID-19 Negeri Sabah. Jadi Majlis Jabatan Agama Islam lah yang awal menangani untuk membantu ahli-ahli karya yang kesempitan. Jadi dalam masa beberapa hari, saya telah minta Majlis Agama Islam Sabah supaya menyuntik satu dana zakat sebanyak RM5,000 kepada beberapa buah masjid yang besar. Peringkat awal ada 100 buah masjid. Kita suntik dana kepada tabung khairat dan kita sediakan SOP dan kita lantik pemegang amanah di jawatan kuasa masjid seluruh daerah itu untuk mengagih-agihkan dana zakat itu kepada orang yang memerlukan. Kerana kita mungkin pegawai-pegawai zakat tidak mungkin mengenali mereka, tetapi pegawai-pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa karya itu, mereka duduk di karya itu, mereka tahu siapa yang miskin, siapa yang perlu dibantu, siapa yang susah. Jadi dengan ini artinya hasrat saya supaya majlis itu mencari orang-orang yang perlu dibantu, terutama sekali asnaf ini, fakir miskin ini. Jadi kalau sekiranya jawatan kuasa ini boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, siapa saja yang datang yang perlu dibantu, bantu, bagi saja. Jadi dana ini kita akan tambah dari masa ke semasa. Jadi dengan adanya ini, kalau ada 1,050 masjid seluruh Sabah, artinya mereka boleh menjaga ahli-ahli karya mereka. Saya fikir tidak banyak timbul masalah. Dan tugas Majlis Agama Islam lagi bertambah ringan. Tetapi kita mestilah meletakkan satu SOP yang teratur, dan dengan adanya SOP itu artinya soal integriti pemegang amanah masjid itu kita tidak boleh kompromi lah, sebab ini dana zakat ini dana zakat daripada umat Islam. Sebab itu umat Islam akan lebih menghulurkan zakat mereka kepada Majlis Agama Islam kalau mereka tahu ke mana duit ini diagihkan. Sejarah kita telah berlalu 20-30 tahun yang lalu apabila dana zakat ini diselewengkan dan menjadikan jumlah orang-orang yang memberi zakat kepada majlis itu terlalu merosot, kerana mereka tidak nampak ke mana wang zakat ini diagihkan. Tetapi kalau wang zakat ini diagihkan dengan teratur, saya akan percaya galakan dapat kita berikan kepada penyumbang-penyumbang zakat ini untuk beramai-ramai memberikan zakat mereka kepada Majlis Agama Islam Sabah. Inilah penambahbaikan yang kita lakukan sejak era kerajaan Patiwarisan, di mana perubahan-perubahan ini tidak pernah dilakukan oleh kerajaan yang lalu. Jadi saya yakin banyak lagi kita punya penambahan-penambahan yang sedang kita rancang. Di Majlis Agama Islam Sabah juga sejak kerajaan Patiwarisan mengambil alih, kita telah menggubal beberapa enactment seperti enactment wakaf dan wasiat dan meminda enactment Majlis Agama Islam. Kita telah tubuhkan lembaga pengurusan wakaf di bawah enactment wakaf negeri Sabah. Sebelum ini wakaf di negeri Sabah ini tidak diurus dengan begitu efisien, dan kita tidak ada data tentang tanah-tanah wakaf di negeri Sabah. Tetapi dengan tertubuhnya lembaga pengurusan wakaf ini yang akan diketuai oleh seorang CEO selaku ketua pendaftar wakaf, saya yakin bahawa tanah-tanah wakaf yang mungkin beratus-ratus ekar ini dapat kita bangunkan dengan jayanya. Dan
apabila lembaga pengurusan wakaf ini melaksanakan fungsinya, mungkin pada satu masa pembinaan rumah-rumah ibadat seperti masjid, mungkin kita tidak perlu lagi menyusahkan dan memohon peruntukan daripada kerajaan, dan kita akan ada satu sistem bahawa sesebuah masjid itu akan dibina oleh dana wakaf daripada umat Islam sendiri. Antara bidang tugas kementerian ini ialah untuk meningkatkan, menaik taraf mahkamah anak negeri, menaik taraf sosial ekonomi anak negeri di Sabah, dan dalam masa yang terdekat kita akan cuba untuk menaik taraf mahkamah anak negeri ini seperti mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Dan beberapa undang-undang kita sudah ada jawatan kuasa pemandu untuk mengkaji undang-undang dan struktur mahkamah anak negeri ini. Dan berkaitan dengan ketua-ketua adat, mereka masih lagi berkhidmat seperti lazimnya yang lalu-lalu, kerana enactment mahkamah anak negeri itu masih belum dipindah. Tapi apabila ia dipindah, mungkin struktur jawatan mahkamah anak negeri ini mungkin sudah berbeza daripada yang ada sekarang. Jadi saya tahu bahawa ketua-ketua adat mungkin allowance mereka tidaklah seberapa, kan? Tetapi demi tugas sebagai hardcore akar umbi di peringkat kampung, tugas mereka ini sangat mulia, dan apabila mereka melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan iltizam, saya yakin akan ada pembalasan daripada Allah, daripada kerajaan, insya-Allah. Dan pada tahun ini ketua-ketua adat juga akan mendapat bantuan hari raya dan keamatan. Jadi peringkat awal bantuan hari raya keamatan ini hanya pegawai-pegawai perkhidmatan awam, dan ketua-ketua adat ini tidak termasuk dalam perkhidmatan awam. Tapi apabila saya menyadari bahawa ketua-ketua adat ini tidak dimasukkan dalam pemberian bantuan hari raya keamatan, saya telah berhubung dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri supaya mengambil kira ketua-ketua adat ini juga perlu kita bantu dalam memberikan bantuan hari raya. Dan Yang Amat Berhormat terus mengarahkan Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri supaya memasukkan ketua-ketua adat yang jumlahnya lebih kurang 3,800 orang itu untuk mendapat bantuan hari raya dan keamatan. Mungkin oleh kerana masalah teknikal, kita pun perkara ini cuma disedari pada semalam, hari Jumaat, dan hari ini bercuti, mungkin kita agak terlewat sedikit. Tetapi insya-Allah mungkin apabila selepas hari raya kedua, mungkin kita akan dapat bantuan ini. Bagaimanapun, kita mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kerana begitu prihatin apabila beliau mengetahui bahawa ketua-ketua adat ini tidak termasuk dalam bantuan di kalangan perkhidmatan awam ini. Beliau terus menelpon, menghubungi Setiausaha Kerajaan Negeri supaya dimasukkan. Dan kita mengucap banyak terima kasih atas keprihatinan beliau, kerana tuan-tuan ketua-ketua adat juga adalah sebahagian daripada jentera kerajaan, bahkan sebagai hardcore dan teras di peringkat akar umbi, dan layak menerima bantuan ini. Saya cuma ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, walaupun lambat tapi kita dapat, syukurlah. Dan saya mengharapkan serba sedikit bantuan ini dapat meringankan beban tuan-tuan di kampung. Pakej bantuan COVID-19 yang telah diumumkan Yang Amat Berhormat sebanyak 18 juta untuk bakul makanan. Sebagai makluman, sebelum
Pakej bantuan ini diumum oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Saya sebagai adun, saya telah menyediakan lebih kurang 200 bakul makanan dengan menggunakan peruntukan sentuhan kasih saya. Dan saya telah peruntukan lebih RM50,000. Sebelum pakej bantuan itu, kita sudah berjalan sebenarnya. Saya sudah mengagihkan bakul makanan ini di 9 pusat dara mengundi di Pantai Manis. Saya antara yang lebih awal. Pada masa itu belum beramai. Adalah beberapa adun yang berbuat demikian, tetapi Pantai Manis antara yang terawal. Jadi apabila pakej bantuan kerajaan dilaksanakan, jadi adun stop kerana pakej bantuan kerajaan itu dikendalikan oleh pejabat UPPM. Dan saya cuma memberikan kerjasama. Pada peringkat awal kita diperuntukkan RM100,000 untuk lebih kurang 1,000 bakul. Sedangkan di Pantai Manis kita memerlukan 3,000 bakul. Jadi kita bagi atas inisiatif PPM Pantai Manis, maknanya kita peruntukan itu kita jadikan dia sebagai 2,000 bakul, dan mungkin kesannya melibatkan kurang sedikit. Harga RM100 itu memang berkurang, tetapi jumlah yang dapat ramai. Kalau kita bagi 1,000, artinya ada 1,500 lagi tidak dapat. Tetapi Alhamdulillah, kerajaan bila isu-isu itu berbangkit, kerajaan tambah lagi. Bahkan bagi makluman saudara sekalian, peruntukan 18 juta tu Datuk Seri Ketua Menteri tambah sekali ganda. Bahkan saya jangka sekarang ini sudah mencapai 40 juta untuk bakul makanan saja. Di Pantai Manis, Alhamdulillah, kita dapat 5 kali pusingan. Bayangkan, kalau 5 kali pusingan, berapa kali diorang dapat itu di Pantai Manis. Jadi saya difahamkan oleh PPM, kita telah agihkan sebanyak 6,000 bakul di Pantai Manis. Dan peringkat awal ada sedikit salah faham, tetapi bila raun kedua isu itu sudah senyap. Dan selain daripada itu, saya juga menjaga menteri yang juga menyelaras di kawasan Indo 21 Kawang, dan banyak permintaan daripada PPM Kawang. Saya bagi apa yang dia minta saya bagi saja. Sentuhan kasih itu saya pegang, saya bagi saja. Saya kalau tidak silap, sentuhan kasih ini yang kita sudah bagi kepada Kawang lebih 200,000 untuk orang-orang Kawang. Bakul, kita tambah lagi bakul-bakul itu selain daripada pakej bantuan kerajaan itu. Dan atas inisiatif mungkin PPM dan pejabat PPM di Kawang, mereka juga telah melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, seperti juga di Pantai Manis. Berhubung dengan tentang perjalanan parti warisan di Papar, saya fikir saya dengan MP Papar adalah ahli majlis tertinggi, dan beliau adalah ketua bahagian. Walaupun ialah dalam pemilihan yang lalu saya kalah, pada saya dalam perjuangan parti, tanding itu kalah menang biasa. Dan apabila saya kalah, dan ramai kawan-kawan tahu, saya hulurkan tangan, tahniah, dan teruskan perjuangan. Dan kalau perlu pandangan, idea daripada saya bersedia. Jadi dalam konteks Papar, oleh kerana saya tidak duduk di bahagian, tapi saya tubuh jawatan kuasa penyelaras parti di peringkat adun Pantai Manis. Pantai Manis ini pengundinya pada PRU akan datang 14,000. Jadi barangkali peranan saya untuk membantu ketua bahagian, saya tumpukan untuk menjaga Pantai Manis dan menjaga ni 14,000 ini. Kesannya besar. Jadi biar ketua bahagian menjaga seluruh daerah, artinya dia mewakilkan saya untuk jaga adun Pantai Manis. Kita akan ada 3 Dewan Undangan Negeri, 1 Lembahau dan 1 Kawang. Jadi kalau sekiranya saya tumpu Pantai Manis, bermakna tugas ketua bahagian sudah ringan. Dan dia boleh tumpu di kawasan Kawang dan di Mahau untuk menjamin kursi MP P175 ini kekal dengan parti warisan. Jadi
Ada andaian, tapi sebenarnya saya dengan MP Ketua Bahagian Papar ini, setiap kali kami berjumpa, kami boleh berbincang, kami boleh bersenyum, kami boleh bergelak ketawa. Tetapi mungkin biasalah dalam politik ini, kita mesti bantu ketua bahagian. Itu saya sebagai orang tua, saya orang lebih senior daripada MP Papar ni. Jadi apa keperluan untuk kita mau bergaduh? Saya pun Datuk Seri bagi saya jadi menteri, sudah apa lagi semua lah. Saya sebenarnya rahmat kerana saya tidak jadi ketua bahagian. Kalaulah saya jadi ketua bahagian, saya juga pegang menteri, pengsan saya berada. Mau jaga papar lagi, mau jaga negeri lagi, mau jaga kementerian lagi, agensi lagi. Jadi saya pikir itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah susun kehidupan saya ni. Artinya janganlah kau tamak kau mau pegang semualah. Tapi saya namun perpaduan parti ini saya sentiasa memberi kerjasama. Saya telah minta CDO, Ketua Wirawati PAR, dan pegawai di pejabat PPM. Mungkin selepas hari raya ini saya minta mereka supaya bergerak untuk mengenal pasti miskin tegar, asnaf. Kalau asnaf ini orang Islam lah, kalau miskin tegar itu orang bukan Islam lah. Jadi saya, apabila kita dapat data ni, sebab data ekasistem itu memang tidak betul, saya boleh mengkritik dan terus terang itu out of date. Tidak tepat tu. Tidak tepat. Memang tidak tepat. Bahkan bila kita bagi bantuan COVID itu, ramai yang tidak dapat. Betul. Ramai yang tidak dapat. Jadi ini adalah sangat tidak adil. Jadi saya sebagai, tapi ini untuk Pantai Manis, bukan keseluruhan Papar. Tapi kalau mereka ini boleh mungkin Parti Warisan boleh kembangkan idea saya ini untuk seluruh Papar, lagi bagus. Cuma bidang kuasa yang saya ada ni Pantai Manis. Saya tidak mahu orang-orang Pantai Manis ini sama dia orang bukan Islam, orang Islam, saya tidak mahu mereka tercicir. Untuk orang BN atau orang warisan? Saya tidak kisah itu. Soal parti politik, pasal miskin ini dia tidak tanya kau ini siapa, kan? Ini orang kita mau, dan peranan kerajaan ini pula dia tidak boleh memilih bulu, memilih bangsa. Dia mesti bantu semua, baik dia politik pembangkang, sebab ini kehidupan rakyat. Kita kena bela, menjadi tanggungjawab. Kita sudah jadi kerajaan, menjadi tanggungjawab kita untuk membantu mereka ni. Janganlah kita pilih-pilih. Jadi bila satu pasukan yang diketuai oleh CDO, saya cakap kamu menjelajah ke kampung-kampung ini, minta kerja sama ketua kampung, mana orang susah ni, dari rumah ke rumah. Kamu buat catatan. Saya mau ada data. Kita computerize dia, data-data ini, dan ini berguna. Saya dipahamkan oleh CDO tu, KIR ketua isi rumah ini kita sudah ada data. Tetapi saya cakap kau nak pergi sekali lagi, siapa yang miskin, siapa miskin tegar, siapa yang ibu tunggal, siapa orang OQ, saya mau ni data. Sebab apa, nanti apabila ni data kita sudah kumpul, saya akan panggil Majlis Ulama Islam Sabah, saya akan panggil Jabatan Kebajikan, kita duduk, okey, miskin tegar, Jabatan Kajian, take care. Kena bantu dia orang ni. Kena daftarkan. Mana yang belum daftar, kena daftarkan. Baik bantuan bulanan, baik bantuan one off. Majlis Ulama Islam, asnaf ini kamu jaga. Saya mau beri mereka ni, kalau perlu bantuan bulanan, bantu. Kalau one off, rumah terbakar, ada kesusahan, bantu. Jadi saya tidak mahu dasar-dasar macam dulu Jabatan Kebajikan, kalau ada rumah terbakar, dia boleh bantu RM2,000. Tapi itu RM2,000 dia kasih kontrak yang sampai 800 kepada mangsa. Adil kata. Jadi saya sudah bagi tahu ni pegawai kebajikan, saya tidak mahu lagi sistem ini. Kalau kamu mau bantu, itu 2,000 kasih saya pada mangsa, terpulang sama dia, apa dia mau bikin. Ini 2,000 pun mau kontrak lagi. Adil kata berada. Yang kasih sampai 800 saja. 2-3 kafik zinc. Tidak adil. Jadi kalau betul-betul Jabatan Kebajikan ini prihatin, itu 2,000 dasar kerajaan, kasih itu 2,000, bagi saya. Terpulanglah sama dia orang. Dia orang mau beli zinc, dia orang beli kain. Terpulanglah.
Inilah pembaharuan yang saya akan buat di Pantai Manis dan mungkin di seluruh Sabah. Kita tidak boleh izinkan dasar-dasar yang tidak mesra kepada mangsa, kebakaran, apa-apa di kawasan di negeri Sabah ini. Kalau dasar kerajaan bantu RM2,000, kasih dia RM2,000 kepada mangsa. Janganlah kita serahkan kepada kontraktor. Saya menasihatkan kepada rakyat negeri Sabah, apabila Parti Warisan mengambil alih kerajaan negeri Sabah pada 12 hari bulan Mei tahun 2018, dan apabila Yang Muhammad Datuk Seri menjadi Ketua Menteri dan memimpin Kabinet Negeri Sabah ini, banyak perancangan. Dan apa yang ingin beliau tegaskan, manifesto seperti padam, jambatan, pelabuhan Kudat, rangkaian kereta api dari Tawau ke Kota Kinabalu, dan banyak lagi. Yang ini, manifesto ini Datuk Seri akan pastikan kita akan laksanakan. Mungkin pengumuman akan beliau lakukan mungkin paling lewat pun hujung tahun ini. Dan dana untuk dam dan untuk pelabuhan Kudat dan rangkaian kereta api ini sudah pun beliau sediakan. Tetapi saya tidak mau bercakap lebih detail, biar beliau sendiri umumkan. Jadi berhubung dengan senario politik yang ada pada hari ini, tuan-tuan telah memilih satu kerajaan yang partinya parti tempatan. Ini asasnya. Kita 30 tahun diperintah oleh parti, bukan parti tempatan. Dan sistem federal ini tuan-tuan mesti cerdik dan pantas memahaminya. Dia memang akan cuba peralatkan parti-parti yang mesra dengan mereka untuk meruntuhkan kerajaan yang ada. Untuk makluman tuan-tuan, saya dalam kabinet Datuk Seri sentiasa memberi semangat. Tenang, tidak perlu apa-apa. Actually, sebenarnya kita mempunyai 2/3 bilangan Dewan di Dewan Negeri. Daripada 60 kursi itu kita ada 43. Warisan saja kita ada 31. PKR ada 6. DAP ada 2. Aku ada 4. Jadi parti-parti yang ada ini, khususnya Warisan, PKR, Aku, sama ada dia berasaskan orang Islam, orang bukan Islam, orang-orang Cina, saya nampak mereka lebih yakin untuk mempertahankan kerajaan yang ada. Dan saya tidak fikir ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang ada ini mau melompat. Saya tidak fikir. Sebab apa? Saya patropa sebelah sana memanglah mencaci, menghina, tetapi mereka masih mahu menonjolkan kepimpinan yang lama yang sudah rosak. Jadi orang-orang Sabah dulu masa PRU 15, parti ini sudah kita tolak, dan sekarang tinggal satu kursi. Jadi satu kursi mau jadi ketua menteri ya? Ya. Jadi mungkin dia bergabunglah dengan kawan-kawan dia yang mesra dengan pembangkang. Mereka cuma ada 17. Jadi kalau dia orang mau beli, kami ini dia mau beli, dia mesti dapat sekurang-kurangnya 14 orang. Jadi berada, saya tidak mau cakap besar, benda itu tidak mustahil, tapi bukan mudah. Dalam keadaan prestasi yang Berhormat Ketua Menteri dalam mentadbir menguruskan ekonomi negeri, pentadbiran negeri ini, dan sudah nampak membuahkan hasil. Dan saya ingin menegaskan, saya bukan mau angkat kaki dengan Datuk Seri Shafie, tapi bila saya bandingkan dengan kepimpinan yang lalu, dari segi apa aspek, ibarat langit dan bumi. Kita tidak menafikan bahawa kerajaan dulu juga membuat pembangunan,
Tapi dalam masa membuat pembangunan, ketirisan juga berada di sana sini. Dan kerosakan itu berlaku. Dan kalau dulu berada asal YB kaya. Sekarang ini, dulu kan YB menteri pun miskin nih, kami nih. Kami tak dapat apa-apa ini. Mengharapkan gaji saja nih dengan elawan-elawan yang ada ini. Belum kami dapat nih, kalau kayu balak itu janganlah meminta. Memang kita kena sembur. Dan Datuk Seri sendiri tegaskan, 2 tahun saya menjadi Ketua Menteri, belum 1 inci tanah saya ambil. Belum 1 batang kayu balak saya ambil. Dan bila dia ambil alih kerajaan, apa yang dia buat? Dia haramkan ekspor balak ke luar negara. Ekspor balak inilah yang menjahanamkan ekonomi negeri Sabah. Kerana sebahagiannya dibagi-bagi di Hong Kong, dibagi-bagi di Singapura dan sebagainya. Jadi ketirisan itu memang kalau kita mau hitung, hanya Datuk Seri tahu berapa ketirisan. Bukan sikit berada berbilion ketirisan ini itu mengenai kayu balak saja. Jadi pada saya dalam senario politik yang ada sekarang ini, kita tenang saja. Itu serah kepada rakyat. Dan saya yakin dengan jumlah kedudukan ahli Dewan Undangan Negeri, kita 43 orang itu berada. Kalau baru lompat 5 orang, saya fikir kita belum tumbang. Saya yakin kita belum tumbang. Dan kita boleh meneruskan sampai PRU 15, insyaAllah. Dan Datuk Syafiee pernah menegaskan, bila kita ambil alih kerajaan ini, dia pun tidak sangka keadaan ekonomi, keadaan kewangan negeri ini. Dia gembar-gemburkan 4 bilion, zero berada. Tapi yang kita tanggung hutang 1 bilion. 1 bilion hutang kerajaan negeri. Itu belum hutang syarikat swasta. Ini kerajaan negeri. Tetapi dalam tempoh tidak sampai 2 tahun, pada, kalau tidak silap, awal Disember 2019, Datuk Seri Syafiee telah bayar hutang ini, one bullet payment, satu kaligus 1 bilion. Sebab kalau kita tidak bayar, kita dikenakan interest 200 juta 1 tahun. Bayangkanlah. Jadi Datuk Seri Syafiee terpaksa bercimat. Dia mau kasih naik gaji ini adun pun tidak jadi. Jadi maknanya 2018, 2019 dia kumpul itu duit, cukup bayar. Jadi bermakna kita sudah save 200 bilion 1 tahun. Kalau 5 tahun kita tidak bayar, bermakna kita sudah bayar sekali ganda. Jadi inilah kebijaksanaan Datuk Seri Syafiee. Beliau seorang ekonomis dan beliau punya pengalaman politik yang panjang di peringkat federal. Beliau sangat memahami tumput ranjang politik di Semenanjung. Jadi soal pergolakan di Semenanjung itu biarlah mereka selesaikan. Dan kita di Sabah, kita jagalah rakyat di Sabah, insyaAllah. Dengan adanya keikhlasan, ketulusan yang amat berhormat pimpin negeri ini, saya yakin kita akan terus menjadi kerajaan sehingga PRU 15. Ini semua mengganggu sebenarnya. Cyber tropa sebelah sana ini mengganggu psiko kita, dan mereka ni bercakap yang bukan-bukan. Dan rakyat kita sekarang ini sudah terpelajar dan memahami, dan mereka tidak akan terima bulat-bulat fitnah, penghinaan yang dibuat. Tetapi saya salut dengan yang berhormat Ketua Menteri. Beliau tenang, beliau tidak respon, dan mungkin ada sebahagian kita punya menteri-menteri yang respon. Dan saya tentu sekali saya tidak mau respon hal-hal begini. Kadang-kadang bila kita banyak bercakap, kita akan banyak silap. Bila kita silap sikit, dia spin. Bila saya, macam satu contoh, bila saya pengarah Jabatan Agama supaya guna tabung khairat masjid, dia orang spin. Dia orang spin bukan kerana guna tabung khairat tu. Dia kata, miskin ke kerajaan negeri ni sampai Menteri Agama dia arahkan untuk guna tabung khairat masjid? Miskin ke sudah? Itu sebenarnya dia saja spin saja. Sebenarnya benda itu tidak ada isu. Dan tabung khairat itu pun tujuannya orang bersedekah masa hari Jumaat, masa hari Raya bersedekah, dia orang kumpul, ada masjid kumpul beratus ribu. Jadi itu duit, janganlah kau beli kau upgrade itu kawasan landscape masjid lah apa, sedangkan yang sebelah masjid itu orang miskin, kau tidak peduli apa? Ya, di mana? Jadi kalau saya selalu umpamanya bersedekah ke masjid,
tujuan harapan saya supaya duit itu untuk membantu orang-orang susah di karya itu. Jadi itu pun dia orang Spain, dia kata, terlampau miskin juga kerajaan negeri ini, sampai menteri agama dia pun suruh guna tabung khairat masjid untuk bantu orang-orang kampung. Yang sebenarnya bukan masalah dia hantam tentang itu guna khair itu, dia saja nak kenakan bahawa kerajaan negeri itu tidak pandai mengurus. Dia semua dia boleh buat, tetapi kita terus jawab. Saya tidak jawab. Sebab kalau jawab panjang itu, dia akan cari pula kelemahan saya. Sebab itu mungkin kawan-kawan jarang mendengar saya jarang respon mengenai isu-isu politik ini, sebab kita faham bahawa kadang-kadang orang sengaja lambung meredah, lepas tu dia lipat kita balik kita. Apabila kerajaan negeri Sabah diambil alih oleh Parti Warisan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Datuk Seri Haji Abdal telah pun mengubah dasar tanah yang diduduki oleh orang-orang kampung. Tindakan drastik yang beliau ambil ialah membatalkan semua tanah-tanah komunal yang diduduki oleh orang kampung, dan tanah-tanah ini diberi grant kepada orang-orang kampung, setiap orang kampung yang menduduki di tanah-tanah berkenaan. Saya dimaklumkan keluasan tanah lebih kurang 52,000 ekar. Telah pun tanah komunal ini telah pun dibatalkan dan diberi grant kepada orang-orang kampung yang telah menduduki tanah-tanah itu sekian lama, dan mungkin sebahagian grant rasanya sudah lebih separuh daripada 52,000 ekar itu telah diproses dan diberi kepada orang-orang kampung. Selain daripada itu, saya sangat mengagumi tindakan berani Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syafiee apabila beliau telah mengarahkan kepada semua JLC kerajaan di mana orang-orang kampung telah menduduki di atas tanah JLC kerajaan seperti Sawit Kinabalu, Lembaga Kemajuan Tanah, Yayasan Sabah dan lain-lain. Jika sekiranya ada rumah-rumah orang-orang kampung di tempat di tanah-tanah berkenaan, Datuk Seri telah mengarahkan supaya keluarkan tanah-tanah orang kampung itu untuk diberi milik kepada orang-orang kampung. Kerana orang-orang kampung ini sebelum tanah itu diberikan kepada JLC kerajaan oleh kerajaan yang lalu, orang-orang kampung telah pun membina rumah mereka sudah berpuluh-puluh tahun. Ada yang sampai 50 tahun. Tanah diambil oleh kerajaan. Jadi ini yang menjadikan Datuk Seri Syafiee merasakan tidak begitu adil. Jadi selain daripada itu, bukan saja tanah-tanah JLC kerajaan yang diduduki oleh orang kampung dengan sifat tegas dan berani, Yang Amat Berhormat Datuk Seri pindah perlembagaan, iaitu mengenai tanah-tanah orang kampung yang diduduki itu yang berada di Forest Reserve. Dan setakat ini lebih 8,000 ekar Forest Reserve, ada yang kelas 1, telah dibubarkan untuk memberi peluang kepada orang-orang kampung yang telah duduk di situ sekian tahun dan diberi grant kepada mereka. Jadi ini adalah satu tindakan berani kerajaan negeri dan menampakkan bahawa Datuk Seri itu adalah seorang yang berjiwa rakyat dan membantu rakyat. Kalau dahulu kerajaan yang dahulu, dia ambil tanah-tanah ini diberi kepada JLC kerajaan dan yang menjadi mangsa orang-orang kampung. Tetapi perbezaannya, kepimpinan Datuk Seri Syafiee di era Parti Warisan ini, dia kembalikan tanah-tanah kerajaan itu kepada orang kampung, dan dia akan memastikan semua JLC kerajaan ini jangan ambil tanah orang-orang kampung. Kalau ada, pulangkan kepada mereka. Dan inilah satu dasar yang saya rasa sebagai menteri yang bertanggungjawab berkaitan hal ehwal anak negeri, maknanya ketua-ketua masyarakat anak negeri di Sabah sangat menyanjung tinggi sikap yang berani Datuk Seri untuk memberikan tanah-tanah ini, hak-hak mereka ini
dipulangkan kepada mereka. Jadi saya yakin dari masa ke semasa kita akan memastikan seluruh daerah, seluruh kampung, di mana lagi tanah-tanah orang kampung, tanah-tanah kerajaan yang diduduki oleh orang kampung ini, dan kita akan pastikan tanah-tanah ini juga akan dikeluarkan daripada JLC kerajaan atau daripada Forest Reserve. Jadi saya menasihatkan kepada penduduk-penduduk yang telah pun diberi geran, diberi milik tanah-tanah itu yang telah diberikan oleh kerajaan yang pada hari ini, manfaatkanlah tanah-tanah itu untuk untuk bercucuk tanam sayur-sayur, buah-buahan untuk sara diri, dan jangan jual sebab tanah itu sudah menjadi milik tuan-tuan dan adalah menjadi tanggungjawab tuan-tuan untuk memanfaatkan tanah itu untuk anak cucu tuan-tuan pada masa akan datang. Mungkin akhir sekali semasa menyampaikan bantuan kerajaan berhubung dengan COVID ini, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada petugas-petugas barisan hadapan kita di kalangan pegawai PPM ni lah. Kerana mereka ni dalam keadaan bulan puasa, mereka ni tanpa mengira penat, lelah dan siang malam mengaturkan bantuan ini. Bayangkanlah berada 6,000 bakul mau disalurkan kepada orang-orang yang memerlukan di Pantai Manis. Saya dipahamkan lima round lah mereka. Sudah pun selesai sehari dua yang lalu, dan saya pun menghargailah usaha mereka ni, dan saya pun gunakan sentuhan kasih saya untuk mungkin membantu barisan hadapan kita ini adalah sedikit-sedikit, mungkin di samping untuk belanja-belanja hari raya lah, ya. Dan begitu juga sentuhan kasih ini yang saya diamanahkan ini, saya akan ulurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan bantuan. Dan begitu juga padanya barisan hadapan kita di kalangan PDRM, pegawai kesihatan yang bertungkus lumus, terutama sekali pegawai kesihatan daerah yang begitu pantas dan mengawal keadaan wabak ini dengan begitu efektif. Dan sebab itu dipapar antara yang awal positif ini satu orang, dan lepas itu tambah lagi satu orang. Jadi papar ada saya ingat 3 begitulah. Tapi dengan adanya tindakan pegawai kesihatan yang begitu proaktif, dia dengar di sana, dia terus karantin. Dia dengar sini, dia terus karantin. Jadi itu yang menyebabkan kita boleh kawal keadaan wabak ini. Akhir sekali, kepada umat Islam yang merayakan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, seperti yang saya tegaskan di awal tadi, kita dalam keadaan new normal, kita merayakan di luar kelaziman dan berdasar kepada SOP yang berdasarkan kepada arahan kerajaan dan Kementerian Kesihatan. Kita tidak dibenarkan untuk berkunjung beramai-ramai seperti lazimnya, dan memadailah, artinya kita mengunjungi ibu bapa dalam keadaan berganti-ganti dengan melaksanakan mematuhi SOP yang ada. Kita pakai jaga kebersihan itu pada lazimnya sudah kebiasaan kita jaga kebersihan. Mungkin kita mengunjungi ibu bapa itu dengan pakai mask, penutup mulut, dan sentiasa menjarakkan diri kurang-kurangnya 1 meter di kalangan semasa kita merayakan hari raya. Tidaklah kita sampai tidak boleh, tetapi tidak boleh itu kalau dia merentasi daerah. Saya fikir janganlah, tidak perlu. Yang paling penting kita jaga kesihatan diri kita, anak-anak kita, terutama sekali macam kami orang-orang yang sudah berumur ini juga kena ambil perhatian supaya jaga penjarakan diri itu di kalangan keluarga. Dan ini kerajaan bukan mau menyusahkan, tetapi kerajaan sedang menangani satu pandemik wabak yang dahsyat, dan kita tidak mahu selepas hari raya ini banyak lagi kluster baru yang mungkin
akan meningkatkan jumlah positif COVID ini. Dan kita, kalau SOP yang kerajaan sediakan ini kita patuhi, pergerakan kita kawal, saya yakin dan percaya rangkaian COVID ini akan dapat kita stabilkan. Dan mudah-mudahan semua kita pun merasa susah di masa wabak, tapi tuan-tuan dan puan-puan, ini juga sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya wabak ini mempunyai dan mengandungi hikmat yang kita nampak, yang kita tidak nampak. Yang kita nampak ialah kita diminta untuk berada di rumah, dan selama ini suami, isteri, anak-anak tidak berkumpul, tapi kita dapat berkumpul. Kalau sebelum ini kita sibuk bekerja, berniaga, dan kita tidak berapa sangat peduli kepada anak-anak, tidak sangat peduli kepada isteri dan suami. Jadi pada hikmah wabak COVID ini, itulah artinya kita boleh menyatu padukan kembali keluarga kita di rumah. Sahibus Samaha Datuk Mufti telah keluarkan satu arahan. Daripada awal tu kita dilarang untuk mengadakan salat berjemaah tarawih di masjid, dan seterusnya peringkat awal tu salat Jumaat pun kita tidak adakan di masjid, kita adakan di rumah. Saya tidak mau cerita tentang hukumnya, tetapi pada hari raya ini juga, pada hari Jumaat yang kemarin, Mufti telah memberikan panduan dan arahan salat Jumaat mula diadakan di masjid, tetapi dari kalangan ahli-ahli jawatankuasa masjid, dan jumlahnya 12 orang saja. Itu kerana 12 orang itu syarat yang dibenarkan oleh mazhab kita Syafi'i. Jadi 12 orang ahli jawatankuasa masjid, tetapi ahli jawatankuasa masjid yang umurnya 60 tahun ke atas tidak dibenarkan. Sebab COVID ini dia sangat suka kepada orang tua. Jadi janganlah mereka diberi beban, kerana kalau mereka juga hadir, maklum sajalah budaya kita di masjid ini, kita bersalam-salaman, kita berpeluk-pelukan. Jadi ini yang kita kena elak. Jadi kita peringkat awal ini, kerajaan negeri pun bersetuju untuk membenarkan salat Jumaat 12 orang. Dan kalau kita tengok keadaan wabak ini, kalau sekiranya penurunan itu kita konsisten, jumlah dia, kita ada beberapa hari, berapa minggu sudah kita kosong, tetapi ada satu hari itu 10 orang, kita terkejut. Jadi kalau trend ini menurun, saya fikir Jumaat akan datang, kita benarkan untuk 40 orang. Itu syarat salat Jumaat, 40 orang. Jadi dan begitulah seterusnya. Kita berdoa sama-sama kepada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada musibah ini, dan kita mohon juga pada Allah supaya COVID ini akan berakhir secepatnya mungkin, dan kita akan meneruskan kehidupan masing-masing dalam keadaan new normal. Dan kita hikmat COVID ini juga artinya kita sentiasa menjaga kebersihan dan menjaga diri masing-masing, dan menjaga juga orang lain. Kita juga kemungkinan membawa virus, dan kemungkinan kawan-kawan yang tetapi kalau kita menjarakkan diri dan menjaga masing-masing tata susila, saya yakin dan percaya kita boleh menamatkan rangkaian COVID ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada barisan warisan online kerana telah sudi meramah saya pada pagi ini, dan saya ucapkan kepada anda semua dan seluruh ahli-ahli parti warisan di negeri Sabah yang beragama Islam untuk selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada penganut agama lain, selamat merayakan Pesta Kaamatan. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.